Salam sejahtera dan salam satu Malaysia diucapkan semua. Selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video kita kali ini, kita akan sambung di mana kita berhenti pada video yang lepas, iaitu praktiskan diri 1.1a. So, kita akan teruskan dengan standard pembelajaran mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. So, apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu? Apakah beza antara hubungan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Ungkapan kuadratik yang kita belajar pada video yang lepas, sebelum ini, ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Manakala kalau kita tukarkan perkataan ungkapan itu ke perkataan fungsi kuadratik, di depannya akan tambah lagi satu benda, iaitu Fx sama dengan. So, kita tengok rangsangan minda 3 ni. Dia minta pembaris dan pensel. So, awak boleh lukislah sendiri dalam buku teks awak. So, berdasarkan graf fungsi di bawah, dia nak kita lukiskan garis yang selari dengan pasti X pada B dan C seperti contoh di A. Dan contoh di A tu dia lukis di sini. Dan di B dan C tu kita nak lukis di mana? Sebenarnya kita nak lukis di mana-mana pun boleh. Sebab yang penting di sini dia nak kita tahu bahawa untuk fungsi kuadratik, dia akan ada dua penyelesaiannya apabila diberi ada satu nilai Y, iaitu Fx lah. Jadi kalau kita tengok di sini, contoh B ni, mungkin saya boleh lukis di sini, di 4 tu. Lukis di Y sama dengan 4. Lukiskan satu garis melintang. So, akan menghasilkan dua persilangan, iaitu di sini dan di sini. Kalau saya tak suka tanah, mungkin saya boleh lukiskan satu garis di sini. Juga menghasilkan dua titik persilangan, yaitu di sini dan di sini. Jadi, untuk satu fungsi kuadratik, bila kita melukiskan satu garisan lurus yang selari dengan paksi X, ini paksi X, kecuali pada titik maksimum ataupun titik minimum, kita mesti akan dapat menghasilkan dua titik persilangan. Logik lah kan, kalau awak lukiskan garisan melintang sikit, tengek sikit pun akan menghasilkan dua persilangan kan? So, yang penting di sini adalah koordinat titik persilangannya. So, untuk yang garis pertama tadi di sini, tengok apa nombor di bawah ni. Oh, ini tak ada nombor. Ini pun tak ada nombor. Tak ada nombor, apa nak buat? Kiralah sendiri apakah nombor yang sepatutnya di antara sifar dengan 2? 1 lah. So ini adalah 3 lah. Jadi, ini bermaksud apabila Y sama dengan 4, X akan sama dengan 1
ataupun 3. Ada 2 penyelesaian untuk X. Jadi koordinat untuk titik ini ialah titik ini ya, ini ialah 1, 4. Dan koordinat untuk titik ini ialah 3, 4. Jadi kalau Anda melukis garis di sini, jawabannya akan sama dengan 1, 4 dan 3, 4 lah. Kalau Anda melukis di bawah ini, di sini, garis kedua ini, titik ini, koordinatnya akan sama dengan X ialah 0, Y ialah 1. Sebab ini pun 1. Nah, ini adalah 3 lah. Dan koordinat ini pula akan sama dengan 4, 1. So, bergantung kepada di mana awak melukis garis melintang yang selari dengan X, paksi X, maka jawapan awak akan berlainan. Ini juga bermaksud apabila nombor Y itu berubah, nombor Y itu berubah, X yang berlainan akan dihasilkan. So, tadi Y ialah 4, sekarang Y-nya ialah 1, yaitu 1, 1, 0, 4. So, ada pelbagai pilihan lah. Yang penting di sini ialah 2 titik persilangan dan 2 jawapan yang berlainan untuk koordinat X. Okey, kepada yang sudah lupa bagaimana kita menulis koordinat, ini cara kita menulis koordinat. So, koordinat ditulis dalam bentuk buka kurungan. Lepas tu, nilai untuk paksi X dan nilai untuk paksi Y ya. So, apa maksud tu dia macam ni? Contohnya lah. Contohnya titik ini. Tukar ke warna biru tu. Contohnya kalau titik ini. Titik yang ini, biru ini, terletak di atas paksi X kan. So, ini paksi X. Ini dipanggil paksi X. Jadi, bila kita nak baca koordinat untuk titik ini, kita akan tengok dulu dia terletak di nombor apa, di mana untuk nombor paksi X. So, di sini, ini nombor 1 kan. Lepas tengok X, kita tengok di paksi Y. So, paksi Y ini adalah paksi Y. Kalau kita melukiskan garis melintang, dia di 0. So, koordinat titik ini ialah 1, 0. Okey, seterusnya mari kita tengok. Okey, tengok inilah. Koordinat titik ini. Kita akan tengok X dulu bermula dari sini, 0 ini. Okey. Yang ini dipanggil sebagai asalan. Titik ini ya, di mana paksi X dan paksi Y bersilang, dipanggil asalan. Asalan maksud asal lah, macam asal lah. Asal bermulaannya bermula dari 0. So, kita akan tengok melintang dulu. Tengok ni. Tengok. Okey, tengok sampai sini. Okey. Ini berserenjang lah. Okey. So, ini 4. So, titik ini X-nya adalah 4. Lepas tengok paksi X, kita tengok pula paksi Y. Ini paksi Y. Ya, cari mana yang berserenjang dengan
Dengan ini. Dengan titik ini. Ini apa? Nombor 6. So, maksudnya koordinat untuk titik ini, titik A ini katakan ialah 4, 6. So, untuk titik yang satu lagi, kalau kita melukiskan satu garis lurus yang selari dengan paksi X, di sini akan jadi titik persilangan yang kedua kan. So, untuk titik persilangan katakanlah ini B. Oke, kita baca juga dari asalan ini. Kita cari mana dia, apakah nombor dia. Oke. Kalau menghadapi masalah, sebenarnya awak boleh melukislah menggunakan pembaris. Satu garis yang lurus ke bawah. Tengok dia potong mana. Ini 1. Dan melukis garis yang melintang. Ini potong mana? 6. Jadi, jawapannya 1, 6. So, ini kepada orang yang sudah lupa bagaimana menulis koordinat lah. So, jawapannya 1, 6 dan 4, 6. So, setiapnya mesti ada 2 titik persilangan. Maksudnya ada 2 koordinat titik persilangan lah. So, you mesti tahu tu bagaimana nak menulis koordinat dulu. Kalau tak tahu tulis koordinat, macam mana nak cari kan? Okay. So, selepas aktiviti ini, so, bagi titik, you kena tahu inilah. Bagi titik pada sata kates, koordinat X ialah objek dan koordinat Y ialah image. So, semua fungsi kuadratik mempunyai image yang sama daripada 2 objek yang berbeza. Tadi apa? X ialah image. X ialah objek, Y ialah image kan? So, tengok sini ya. X, Y kan? X dulu baru Y ya. So, X ialah objek. Ini ialah objek. Y kita cakap sebagai image. So, untuk yang ini, contoh B itu, apa yang sama dah? 4 dengan 4 kan? So, image yang sama. Image yang sama daripada 2 objek yang berbeza. Iaitu objek yang pertama ialah 1 dan kedua ialah 3. Sebagai kesimpulannya, jenis hubungan fungsi kuadratik ialah banyak kepada 1. Banyak objek kepada 1 image. So, seterusnya pula ialah mengenal pasti dan memerihalkan hubungan antara nilai A dengan bentuk graf suatu fungsi kuadratik. So, dia macam ungkapan kuadratik juga. Tak ada beza. Sebelum ni kita sudah belajar pasal ini kan. Bagaimana bentuk graf sekiranya nombor A-nya berlainan. Nah, ini. Ini sudah bincang. Kalau masih ingat lah. Saya pernah bincang di video yang sebelum ini. Kalau nombor A itu ialah positif, maka kita akan menghasilkan satu bentuk parabola yang macam U. Kalau A itu ialah negatif,
maka kita akan menghasilkan satu bentuk macam N. Nah, ini di video yang sebelum ini ya. Sebenarnya ini di bahagian rangsangan minta 4 nih, dia masih lagi ajar benda yang serupa. So, untuk bagi graf fx sama dengan E, x kuasa 2 tambah B, x tambah C. Kalau E lebih dari sifar, kita menghasilkan macam U. Kalau E kurang daripada sifar, kita akan menghasilkan N. Maksudnya jika nombor di depan x kuasa 2 ini, nombor ini adalah negatif, jawapannya bentuk N lah. Kalau nombor di depan x ini positif, x kuasa 2, kita akan menghasilkan gambar berbentuk, graf berbentuk U lah. Nah, sama lah macam yang sebelum ni. Okay, lepas tu titik maksimum atau titik minimum. Sama macam yang ungkapan kuadratik hari tu. Okay, video yang sebelum ni. So, kalau bentuk N, barulah ada titik maksimum yang paling tinggi sekali. Kalau bentuk U, dia ada titik minimum lah, paling rendah sekali. Okay, sama seperti buku teks muka surat 2, aktiviti rangsangan minda pertama hari itu. So, dia seterusnya rangsangan minda 5, meneroka titik maksimum atau titik minimum. Yang ini, beza di antara ini dengan aktiviti yang kita buat di minda 1 tu, ialah ada ekstra bahagian ini saja. Okay. So, kalau kita tengok balik ke GeoGebra kita, inilah. Kalau tengok di sini, ini fx sama dengan. So, ada ini, tak ada ini, graf, bentuk graf pun sama. Okay. Jadi saya tak buat inilah. Kalau nak buat, you boleh lukis buat sendiri di GeoGebra tu lah. Okay. Nilai A senang, boleh saya buat lah. Okay. Bentuk graf pun buat. Titik koordinat tu tak mau carilah. Okay, so nilai A ini 1. Bentuk grafnya positif kan? Positif, so jawapannya U. Kalau A positif, jawapannya bentuk graf U. C, okay, nilai A-nya adalah negatif 2. So, kalau nilai negatif, bentuk grafnya N. So, kalau U, titik minimum lah. Okay, kalau N, dia menaik ke atas kan? So, maksimum lah. So, koordinat X dengan Y, dia hanya boleh dicari sekiranya saya lukis graf ini ya. Tapi saya tak mau lukis. So, sebab sudah pernah dibincang sebelum ini. Sama saja. Jadi, sekali lagi kesimpulannya. Bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, titik maksimum diperoleh apabila a kurang daripada sifar. So, iaitu dia negatif lah. Dan titik minimum diperoleh apabila a lebih daripada sifar, iaitu positif. Dan titik maksimum dan titik minimum juga dikenali sebagai titik pegun atau titik pusingan, iaitu di mana dia mula pusing.
Macam you pergi U-turn lah, pusing, jalan, oh U-turn, pusing. Titik itu ialah di mana dia mula pusing. Okay. Lepas tu, apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Okay. So, dalam graf kuadratik, tadi ada titik maksimum dan titik minimum kan. So, kalau kita potong separuh, potong dari tengah, dari titik maksimum atau minimum tu, kita akan membelahkan graf kita kepada dua bahagian yang sama. Okay? So, paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan suatu bentuk geometri atau objek kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Dan memandangkan itu kuadratik menghasilkan graf, okay, yang sama saja, memang dengan sama dari kiri ke kanan, okay, saiz sama, maka kita akan ada benda dipanggil paksi simetri lah. Dia mesti melalui titik maksimum atau minimum. Tak boleh dipotong di tepi-tepi, tak ada macam tu. Okay, dan kalau nak cari paksi simetri, rumusnya macam ni. X sama dengan negatif B per 2A. Okay. Apa itu B, apa itu A ya? BA itu ialah inilah AX kuasa 2 tambah BX tambah C punya A dan B lah. Okay, yang rangsangan minta seterusnya, minta kita melukis dan mengenal pasti paksi simetri graf. So, yang ini, yang penting kamu perlu tahulah apa maksud paling tinggi, paling rendah, maksimum dan minimum. Dan kalau awak tidak tahu itu minimum di sini, awak lukis di sini dan di sini atau sini, maka habislah cerita awak. Okay? So, jika awak tahu, oh ini paling rendah di sini, ini paling rendah di sini, dan yang ini paling rendah, paling tinggi di sini. Maksudnya awak akan potong dari sini. Dari sini. Maka itulah paksi simetri. So, untuk persamaan paksi simetri, okay, garis ini kalau kita potong, lukis. Okay, dia melalui X sama dengan negatif 1. Jadi, untuk persamaan paksi simetri ialah X sama dengan negatif 1. Untuk contoh B lah. Dan untuk C pula, dia ialah, teruskan, pastikannya lurus menegak lah. Bukannya potong macam ni ataupun macam ni, sengit-sengit tak boleh. Dia mesti lurus menegak ataupun okay, mesti lurus, mesti berserenjang dengan paksi X. Nah, ini X sama dengan 1 lah. Okay, so perbincangan, apakah hubungan antara paksi simetri graf kuadratik dengan paksi Y? Okay, ini hubungannya adalah mereka selari. Dia mesti selari. Ini paksi Y. Paksi Y ini ya fx. Y sama dengan fx. Ini mesti selari. Maksudnya ini jarak di antara dua garis tu, okay, sentiasa sama. Jarak serenjang mereka sentiasa sama. So, lepas tu nombor 2, apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi dengan kedudukan titik maksimum? So, kesimpulannya adalah hubungannya titik paksi simetri mesti melalui titik maksimum atau titik minimum. Okay? Inilah kesimpulannya. So, secara generalisasi,
Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri, dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Di sini dia label paksi simetri X sama dengan H. H2 ialah koordinat untuk titik minimum. Dan di sini pula dia cakap X sama dengan M sebab dia pakai ini M lah. Okay. So, kalau ini 1 maksudnya pasti simetri 1. Kalau ini 2, ini maksudnya 2. Kalau ini 12 maksudnya ini 12 lah. Bergantung dengan graf. So, selepas perbincangan panjang lebar tadi dan sampailah ke praktis kendiri 1.1b.